DUN Negeri Sembilan bubar 1 Julai. Berita Tengah Hari edisi Rabu 28 Jun 2023. Saya Hazel Desmond. Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan akan dibubarkan 1 Julai ini bagi memberi laluan kepada PRU DUN. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan tarikh itu dicadang dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Datuk Seri Aminuddin terdahulu menghadap Tuanku Mukris di Istana Hinggap Seremban pagi tadi bagi memohon perkenan tarikh pembubaran DUN. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Nahar Muhammad Siddiq dan Setiausaha Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan Muhammad Amin Ludin. 3 lagi DUN dibubarkan hari ini, masing-masing melibatkan Pulau Pinang, Terengganu dan Kedah. DUN Pulau Pinang yang mempunyai 40 kerusi secara rasmi dibubarkan hari ini bagi memberi laluan kepada PRU DUN. Pembubaran itu lebih awal berbanding tempoh mandat 5 tahun yang akan berakhir pada 2 Ogos ini, susulan pengumuman Ketua Menteri Chow Kon Yew semalam selepas mendapat perkenan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. DUN Terengganu bubar secara rasmi hari ini, 2 hari lebih awal daripada mandat yang sepatutnya tamat 30 Jun. Yang di-Pertua DUN Terengganu, Datuk Yahya Ahli memaklumkan wakilnya telah menyerahkan watikah pembubaran kepada Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Terengganu, Muhammad Salahuddin Saleh semalam. Secara rasminya juga DUN Kedah bagi penggal ke-14 dibubarkan selaras dengan perkenan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badili Shah Ahad lepas. Keputusan Mahkamah Rayuan Belanda yang menolak tuntutan kumpulan Sulu dibuat secara jelas berdasarkan 3 alasan penghakiman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata pengeluaran Final Award adalah tidak sah berikutan pelantikan Dr. Gonzalo Stempa sebagai penimbang tara oleh Mahkamah Sepanyol sebelum ini telah dibatalkan sekaligus membatalkan semua asas tindakan sejurus itu. Menerusi kenyataan, dijelaskan atas dasar itu, tiada pengiktirafan dan penguatkuasaan bagi Final Award boleh dilaksanakan. Selain itu, bagi alasan kedua, Mahkamah juga memutuskan bahawa Perjanjian 1878 tidak mempunyai klausa timbang tara yang sah, memandangkan klausa yang merujuk kepada Konsul Jeneral Borneo untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian tidak boleh disifatkan sebagai satu klausa timbang tara. Manakala bagi alasan ketiga, Mahkamah Rayuan Belanda juga mendapati bahawa award tersebut tidak dapat diiktiraf dan dikuatkuasakan di Belanda berikutan penangguhan pelaksanaan Final Award di Perancis. Keputusan itu mengesahkan pendirian Malaysia bahawa keseluruhan proses timbang tara termasuk Final Award yang dikeluarkan adalah tidak sah. Oleh itu, pihak penuntut Sulu tidak mempunyai asas perundangan untuk merampas aset Malaysia di Belanda. Penghakiman bersejarah itu juga merupakan petunjuk bahawa apa-apa usaha lanjutan oleh pihak penuntut dan pembiaya mereka untuk menguatkuasakan Final Award ini di bidang kuasa lain adalah sia-sia. Kemenangan di Mahkamah Antarabangsa dalam kes tuntutan kumpulan Sulu terhadap Malaysia menjadi kejayaan cukup bermakna dan penting untuk negara. Menerusi catatan di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat sehingga kerajaan berjaya mempertahankan hak serta kedaulatan negara. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara sebanyak $14.9 bilion Amerika di negara itu. Award itu diberikan oleh penimbang tara antarabangsa Dr. Gonzalo Stempa pada 28 Februari 2022 kepada 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu.
Sebelum itu, pada 6 Jun lepas, Malaysia melakar sejarah selepas Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Stampa dan memutuskan Stampa telah terkilaf dalam melaksanakan bidang kuasanya. Trafik di lebuh raya utama keluar dari Lembah Kelang menghala ke utara dan pantai timur mulai sesak pagi tadi. Berikutan, warga kota mula pulang ke kampung sempena sambutan Aidiladha esok. Wartawan Muhammad Raswin Setia pagi tadi berkesempatan membuat tinjauan aliran trafik melalui udara bersama pasukan gerakan udara PGU PDRM. Berlepas dari pangkalan PGU PDRM Subang seawal 7.40 pagi tadi, tinjauan dimulakan menerusi laluan menghala ke pantai timur di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan Plaza Tol Gombak. Seperti yang dapat anda saksikan, aliran trafik masih terkawal walaupun kelihatan perlahan di sesetengah laluan. Tinjauan udara oleh PDRM ini antara lain bagi memberi gambaran tepat kepada pasukan di lapangan untuk membuat tindakan susulan khususnya ketika musim perayaan. Sekiranya terdapat apa-apa halangan ataupun apa-apa kesesakan yang luar biasa, kita akan meminta elemen-elemen kita, unit-unit MPV, EMPV ataupun unit-unit JSPT di kontingen-kontingen yang berkaitan untuk mengambil tindakan segera untuk menyeluraikan lalu lintas dan membuat kawalan semasa. Kita juga akan menempatkan elemen-elemen kita di bawah di lokasi-lokasi aliran trafik yang sesak yang telah dijadualkan pada tiap-tiap hari untuk memastikan kelancaran aliran kenderaan menuju ke pusat-pusat bandar dan ke lokasi-lokasi strategik. Selain memantau pergerakan lalu lintas, tinjauan udara ini juga boleh mengesan kesalahan pemandu, terutamanya mereka yang bertindak memandu di lorong kecemasan dan melulu. Terbang tangkas dari utara menuju ke timur dan selatan demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Itu adalah rutin dan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia PDRM. Tanggungjawab anda, rancanglah perjalanan dengan sebaik mungkin, pandu cermat dan berhemah. Semoga sampai selamat ke destinasi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Muhammad Raswin Setia, RTM. Sempena Aidiladha, tiada penutupan lorong atau jalan bagi kerja-kerja penyelenggaraan atau naik taraf antara 24 Jun hingga 3 Julai di lebuh raya. Untuk laporan semasa trafik, Erwin Zaid di Plaza Tol Skudai ketika ini, teruskan. Saya kini berada di Plaza Tol Skudai, Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini bersempena perayaan Aidiladha. Dan pada pemerhatian saya, aliran trafik di sini masih lagi terkawal di dua-dua arah. Tiada kesesakan melampau yang berlaku, namun berlaku penambahan kenderaan terutama di arah selatan menghala ke utara. Namun di lebuh raya seperti saya boleh lihat, tiada kesesakan berlaku. Dan dijangka akan ada penambahan trafik selepas pukul 5 petang, iaitu selepas waktu bekerja, kerana dijangka orang ramai bertolak ke kampung halaman selepas waktu bekerja. Dan dalam konteks waktu itu, semalam juga 32,000 kenderaan dilaporkan menggunakan lebuh raya ini selepas pukul 5. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan pengurus Seksyen Plus Malaysia, Zulkifli Bohani. Jadi, Tuan, terima kasih. Jadi Tuan boleh ceritakan jangkaan trafik di lebuh raya Johor semasa musim perayaan ini? Okey, terima kasih. Untuk perayaan raya Aidiladha pada tahun ini, pihak Plus menjangkakan 2 juta kenderaan yang akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus bermula terutama pada hari puncak yang jatuh bukan pada hari ini 28. Kita tengok peningkatan trafik di mana penambahan trafik ini merupakan 12% lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Sehubungan itu, Plus meminta orang ramai untuk menjangkakan perjalanan waktu lebih panjang daripada biasa untuk ke destinasi masing-masing. Boleh kongsikan mungkin ada strategi Plus untuk melancarkan trafik di lebuh raya? Okay.
Bagi melancarkan laluan trafik di Raya, pihak PLAS telah menempatkan anggota praronda yang meningkatkan peningkatan rondaan. Samping itu, kita berkolaborasi dengan pihak PDRM dan juga GPJ dalam mengawasi pergerakan lebuh raya bagi memastikan keselamatan. Bagi menjamin keselamatan lalu lintas lebih lancar, semua aktiviti penutupan lorong telah dihentikan bermula pada 24 hari bulan sehingga 3 hari bulan. Bagi menjamin kelancaran trafik musim perayaan kali ini. Seperti kita tahu, di Johor sekarang ni giat menjalankan kerja-kerja naik taraf jalan yang mungkin akan mengganggu aliran trafik. Jadi bagaimana pula semasa musim perayaan ini? Okey. Semasa musim perayaan ini, terutama bagi laluan selatan ni, untuk laluan daripada Senai Utara pergi ke Kulai, kita telah bermula hari ini kita telah mengaktifkan laluan Smart Lane, di mana laluan keselamatan dibenarkan untuk dilalui oleh semua kenderaan dengan kebenaran daripada pihak PDRM dan juga JPJ. Tapi kebenaran itu hanya untuk kawasan di antara persimpangan Senai Utara hingga ke persimpangan Kulai sahaja. Diharap pengguna jangan mengambil kesempatan selepas berhenti persimpangan Kulai menggunakan laluan Smart Lane, sebab itu dah tak dibenarkan dan pihak berkuasa boleh ambil tindakan. Jadi kita mengaktifkan Smart Lane ini untuk menambah kapasiti lorong bagi mengurangkan kesakan yang berlaku di kawasan berbukit itulah. Okey, sedikit nasihat tuan mungkin berkenaan penggunaan Tashengo. Okey. Bagi pengguna sebelum mereka masuk ke lebuh raya, mungkin nak pastikan bahawa baki dalam Tashengo mereka ataupun dalam Smart Tag dan juga e-wallet mencukupi bagi mengurangkan kesakan penambah di semasa lorong keluar, kerana penambah kekurangan baki itu akan mengganggu pengguna lain di belakang untuk mengganggu kelancaran trafik. Dan bagi melancarkan itu, semasa mereka masuki laluan tersebut, mereka nak guna laluan yang samalah. Baik, terima kasih Encik Zulkifli atas perkongsian maklumat tadi. Sekian laporan saya dari Plaza Tos Kudai, Johor Bahru, Johor. Kembali semula ke Hazel Desmond. Erwin, terima kasih. Dan sempena cuti Aidiladha ini juga, pengangkutan feri turut jadi pilihan pengguna yang ingin ke Pulau Langkawi. Untuk perkembangan semasa di jeti feri Kuala Perlis, kita terus saja bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar di lokasi. Silakan Wan. Baik, terima kasih Hazel. Sekarang ini saya berada di Terminal Feri Kuala Perlis untuk melaporkan pergerakan daripada Kuala Perlis menuju ke Langkawi. Dan bersama dengan saya Kapten Dr. Baharin Bahrum, pengurus sumber manusia dan operasi Konsortium Ferry Line Ventures Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat tengah hari Kapten. Hari Ryan. Ya. Baik Kapten, bagaimanakah Kapten melihat pola pergerakan penumpang berdasarkan jualan tiket untuk menuju ke Langkawi hari ini? Okey Ryan, untuk hari ini kita lihat pergerakan feri 5 trip sehari dan kita dah buat penambahan 1 trip extra feri hari ini. Dan sepanjang bermula hari ini sehingga 2 Julai 2023, kita telah menyediakan sebanyak 50,000 tempat duduk. Dan di mana buat hari ini, sekat jam 1 hari ini, sebanyak separuh 25,000 tempat duduk telah terjual. Dan kita hari ini setelah kerja-kerja pengerokan alur perjalanan Kuala Perlis dan Kuala Kedah telah selesai, Ryan, kita telah membuat feri bermula jam 7 pagi sehingga jam 7 malam, di mana kita akan melihat daripada trip monitor sama ada permintaan atau tidak. Tapi kita lihat pada raya hari ini permintaan pelancong untuk masuk Langkawi agak menurun, Ryan. Baik, macam Kapten kata tak saat ni, kita dapat lihatlah ramai pengunjung yang bergerak menuju ke Langkawi. Jadi bagaimanakah, apakah yang dilakukan oleh pihak feri untuk keselesaan penumpang? Adakah bilangan feri akan ditambah ataupun jadual perjalanan masa ditambah, Kapten? Okey Ryan, untuk hari ini kita lihat pergerakan feri hari ini untuk jam 1 tadi, feri kita telah penuh untuk kemasukan ke Langkawi. Dan untuk petang nanti feri masih banyak kosongan, Ryan. Kita akan cuba lihat adakah pola permintaan masuk pelancong ke Langkawi ini meningkat atau tidak. Jika meningkat, kita akan membuat penambahan sehingga jam 10 malam untuk hari ini sehingga 2 Julai 2023, Ryan. Baik, jadikah apakah nasihat Kapten kepada pengunjung-pengunjung yang mungkin ingin menggunakan perkhidmatan seperti feri ini sebelum bergerak ke Pulau Langkawi?
Okey, untuk maklumat Ryan, kita nasihatkan untuk pelancong yang masuk ke Langkawi membuat persediaan awal Ryan, memandangkan hari ini bermula cuti Hari Raya Aidilfitri, Aidilazhar, di mana kita lihat mungkin selepas ini berlaku permintaan masuk ke Langkawi. Kita mohon kepada penumpang yang akan masuk ke Langkawi dimohon membuat tambahan atas talian di mana cuti Langkawi, dan begitu juga di hotel-hotel pun kita buat cuman sebelum kita tidak mahu pelancong terkandas di Langkawi. Sekian. Baik, terima kasih Kapten. Ferry pun dah berlepas ke Langkawi tu. Kembali kepada Hazel di Angkasa Puri. Muhammad Ryan, terima kasih. Tiada kemalangan jiwa dilapor susulan tanah runtuh di kilometer 45 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands malam tadi. Insiden dipercayai berlaku akibat hujan lebat. Kenyataan Ketua Polis Daerah Ipoh SCP Yahya Hassan menyebut pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 11.12 malam. Lokasi kejadian merupakan tapak pembaikan cerun yang sedang dijalankan oleh kontraktor Jabatan Kerja Raya JKR. Runtuhan tanah telah menutup permukaan jalan mengakibatkan kenderaan daripada kedua-dua arah tidak dapat melalui jalan berkenaan. Bagaimanapun, jalan berkenaan telah dibuka pada pukul 4.30 pagi tadi selepas selesai kerja-kerja pembersihan. Orang awam dinasihat sentiasa berhati-hati dan peka dengan persekitaran jalan terutama ketika cuaca buruk dan tidak menentu. Jabatan Kerja Raya JKR menerusi kenyataan menyatakan punca kejadian tanah runtuh itu disebabkan jumlah aliran air permukaan yang tinggi dan hujan lebat berterusan. Lokasi runtuhan merupakan tapak pembaikan cerun yang sedang dijalankan oleh kontraktor JKR. Pemantauan berterusan akan dijalankan JKR sebagai langkah persediaan awal untuk sebarang kemungkinan. Seorang peniaga dan anaknya berusia 10 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah trailer. Insiden berlaku di Jalan Rompin Endau, Kampung Batu Lapan, Pontian Rompin pada pukul 1.15 pagi tadi. Identiti mangsa yang maut di lokasi disahkan sebagai Azirul Azim Mahzri, 30 tahun, manakala anaknya Muhammad Adwa meninggal dunia di Hospital Rompin. Mengesahkan kes, Ketua Polis Daerah Rompin, DSP Muhammad Azhari Mukhtar. Seorang lagi penumpang kereta, Farah Nasuha Johari, 30 tahun, yang merupakan isteri mangsa, tidak mengalami sebarang kecederaan. Manakala pemandu trailer berusia 30 tahun hanya cedera ringan. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bursa Malaysia kembali meningkat pada sesi awal pagi tadi, mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang lebih menggalakkan. Setakat pukul 12.15 tengah hari, Bursa Malaysia naik 5.46 mata kepada 1,392.20 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Sarawak Consolidated Industries Berhad menyusut setengah sen kepada 44 sen. Bond oil kekal rata kepada 1.5 sen dan Klasita Holdings Berhad naik setengah sen kepada 9.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan MPI bertambah 16 sen kepada RM28.38. AirAsia X Berhad meningkat 11 sen kepada RM1.83 dan Nestle naik 10 sen kepada RM130.60. Nilai ringgit terus meningkat dan dibuka tinggi di tengah-tengah perkembangan positif dalam pasaran pertukaran asing Asia. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.66 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.45 dan berada pada 3.23 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.93 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.17.
Bank Negara Malaysia BNM akan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing bagi membendung pergerakan mata wang dianggap berlebihan sejajar mandatnya. Menerusi kenyataan, penolong Gabenor BNM Adnan Zailani berkata, walaupun nilai ringgit akan terus ditentukan pasaran, langkah-langkah dilaksanakan kerajaan dijangka membantu memastikan ringgit terus mencerminkan asas negara yang lebih baik. Walaupun ringgit dipengaruhi perkembangan global, unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia antara 4% hingga 5%, di samping pembaharuan struktur dan usaha penggabungan fiskal merupakan faktor penyokong ringgit. Jelasnya perkembangan terkini pasaran kewangan yang mempengaruhi kadar pertukaran ringgit telah dibincangkan dalam Jawatankuasa Pasaran Kewangan FMC. Beliau yang juga pengerusi FMC memaklumkan ahli-ahli jawatankuasa turut membincangkan pemerhatian bahawa syarikat korporat dan pengeksport meraih lebih banyak hasil dalam mata wang asing. Ia berdasarkan peningkatan baki akaun mata wang asing yang berkemungkinan menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran pasaran. Justru syarikat korporat serta pengeksport digalak untuk memanfaatkan kadar pertukaran yang menarik dalam pengurusan imbangan mata wang asing mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA. Perjanjian itu untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan FELDA. Menerusi kenyataan, Menteri Kewangan memaklumkan jaminan kerajaan itu dijangka dapat menstabilkan kedudukan kewangan FELDA dan menjamin model perniagaan yang lebih mapan bagi mengangkat mobiliti sosial warga peneroka dan generasi baharu FELDA. Pejabat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Eropah memberi amaran risiko COVID-19 belum berakhir. Pengarah Rantau Eropah WHO Hans Kluge berkata, benua tersebut masih mencatat hampir 1,000 kematian setiap minggu. Benua Eropah WHO terdiri daripada 53 negara, termasuk beberapa negara di Asia Tengah. Kluge sehubungan itu menggesa pihak berkuasa memastikan pelindungan vaksinasi sekurang-kurangnya 70% bagi golongan mudah terdedah. Dianggarkan satu daripada setiap 30 orang ataupun sekitar 36 juta orang di rantau berkenaan juga mengalami kesan berpanjangan COVID sepanjang 3 tahun lalu. Kluge turut menggalakkan lebih banyak penyelidikan dijalankan dalam bidang itu yang disifatkan kurang diberi perhatian. Pertubuhan kesihatan tersebut turut menggesa orang ramai supaya kekal berwaspada terhadap kemunculan semula Mpox dan kesan kesihatan akibat gelombang haba. Perhitungan Jabatan Perangkaan Am Arab Saudi menunjukkan jumlah jemaah haji bagi musim kali ini mencecah 1,845,045 jemaah, termasuk 184,130 jemaah domestik. Daripada angka itu, 1,660,915 merupakan jemaah antarabangsa yang tiba dari lebih 150 negara. Jemaah antarabangsa dari negara-negara Asia paling ramai mewakili 63.5% atau 1,056,317 jemaah. Diikuti negara-negara Arab 21%, Afrika 13% dan Barat termasuk Eropah, Amerika dan Australia serta lain-lain negara yang tiada kategori 2%. Menurut jabatan itu, seramai 1,593,271 jemaah tiba melalui lapangan terbang, termasuk 242,272 di bawah inisiatif Mekah Route. Jumlah ketibaan melalui jalan darat pula seramai 60,813 jemaah, manakala 6,831 jemaah tiba melalui pelabuhan laut. Pertempuran mengganas di ibu kota Sudan menjelang sambutan Aidiladha selepas kumpulan separa tentera menakluki markas utama polis Khartoum. Pertempuran sengit antara pasukan tentera yang dipimpin Jeneral Abdel Fattah al-Burhan dengan kumpulan separa tentera Rapid Support Forces RSF pimpinan Jeneral Muhammad Hamdan Daglo tertumpu di sekitar pangkalan tentera.
Pertubuhan Bangsa Bersatu menyifatkan konflik di Darfur semakin memburuk hingga ke tahap sangat membimbangkan. Sejak perang tercetus 15 April lalu, RSF membangunkan pangkalan di kawasan kediaman sekitar ibu kota tersebut. Sekaligus mengakibatkan berjuta-juta individu terpaksa bersembunyi walaupun perlu hidup tanpa bekalan elektrik, air dan dalam cuaca sangat panas. Amerika Syarikat, Norway dan Britain mengutuk pelanggaran hak asasi manusia, keganasan seksual dan kekerasan terhadap kumpulan etnik di Darfur yang kebanyakannya didalangi pasukan Rapid Support Forces serta tentera sekutunya. Skuad hoki lelaki negara akhirnya boleh tersenyum lebar selepas menewaskan Korea Selatan 2-1 dalam aksi terakhir siri jelajah persahabatan di Korea Selatan semalam. Ini kemenangan pertama di lakar skuad negara selepas mencatat 2 seri dan 1 kalah dalam 3 pertembungan sebelum ini. Pertembungan berlangsung di Pusat Latihan Nasional Jingcheon menyaksikan pemain pertahanan Muhammad Najib Abu Hassan meletakkan Malaysia di depan pada minit ke-28 menerusi gol padang. Korea bagaimanapun kembali bangkit menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. Enggan berputih mata, skuad kendalian Arul Selvaraj kembali menggandakan asakan bagi memburu gol kedua. Usaha itu nyata berhasil selepas penyerang negara Syami Irfan Suhaimi muncul wira menjaringkan gol kemenangan pasukan pada minit ke-45. Tamat perlawanan Malaysia 2, Korea Selatan 1. Sementara itu, Arul Selvaraj berpuas hati dengan peningkatan prestasi dipamerkan anak buahnya sepanjang siri persahabatan menentang Korea Selatan. Pun players kita sebagai individu mereka mengambil absorb pressure ini untuk push for a win. Satu kemenangan yang bagus as a last match in the tournament dan bermain dengan situasi under pressure. It is a very good job from the players. Siri jelajah persahabatan ini merupakan salah satu medan persediaan buat pasukan kebangsaan menjelang kejohanan hoki Trofi Juara-Juara Asia yang akan berlangsung di India pada Ogos. Manchester City menandatangani pemain tengah Chelsea Mateo Kovacic dengan kontrak selama 4 tahun. Media Britain melaporkan City membayar 25 juta pound untuk mendapatkan khidmat pemain berusia 29 tahun itu. Kovacic dalam satu kenyataan mengakui teruja dan tidak sabar untuk memulakan aksi bersama City. Dia juga yakin mampu memberi persembahan cemerlang di bawah kendalian salah seorang jurulatih terbaik dunia, Pep Guardiola. Kovacic adalah pembelian pertama City sejak klub itu menjulang gelaran treble dengan memenangi Piala FA, Liga Perdana dan Liga Juara-Juara Eropah. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.